Ya, Pak Bunta. Terima kasih, Tuan Ketua. Terima kasih pada Menteri Sumber Manusia yang telah membentangkan satu rang undang-undang yang gempar seluruh negara. Kononnya asas ataupun rang undang-undang ini akan memberikan gaji minima, tetapi apabila dibentangkan, yang ada hanyalah sebuah majlis saja. Yang seharusnya majlis ini bukanlah satu masalah yang besar sangat. Kalau diperhatikan bahawa Tuan Ketua, perjuangan untuk menuntut gaji minima ini bukanlah baru, tapi sudah pun lama diperjuangkan. Namun demikian, saya memilih untuk berbahas bukan di atas jalur politik, iaitu jalur yang tidak banyak berbicara tentang masalah sebenarnya, tetapi yang banyak merumuskan perkara-perkara yang kadang-kali tidak ada asas, seperti tuduhan-tuduhan yang mengatakan pihak kami kononnya tidak bersetuju, dulu minta tetapi bila dah bentang tak setuju. Saya kira kita perlu lebih berhati-hati membuat rumusan. Kita konsisten kalau kita rujuk kepada apa yang kita kemukakan dalam manifesto kami, khususnya daripada Parti Islam Malaysia PAS. Kita ada menyebut tentang trust yang ke-6 yang menyatakan tentang kesejahteraan pekerja, di mana kita menawarkan kepada rakyat untuk melaksanakan akta gaji minimum. Jadi perkara ini bukan benda yang kita seperti yang disalah faham oleh atau sengaja disalah faham oleh rakan-rakan sebelah sana, khususnya kinabatangan yang bercakap tanpa asas, seolah-olah dulu kita minta tapi sekarang bila dah bentang kita tolak. Bukan, itu bukan isu dia. Betul. Isu yang kami cuba bawa di sini ialah kami mengharapkan daripada apa yang telah kita bawa selama ini ialah satu respon yang terus mengemukakan satu formula, terus mengemukakan satu pendekatan macam mana perkara ini dengan kadar yang segera terus dapat dilaksanakan, bukan dengan kita menanti hanya sebuah majlis mata-mata. Kalau nak menyatakan kata ini kita kena step by step, tapi telah diberitahu bahawa perjuangan ini sejak tahun 46, bukan baru. Apalagi yang step by step yang diperlukan. So isunya bukan kita menentang. Saya perbetulkan balik supaya tidak diselewengkan pahaman yang tidak tepat ini, ya, pasti salah dengar betul-betul. Bahawa yang kita maksudkan ialah kita mau supaya gaji minima ini terus dilaksanakan. Bukan sahaja sekadar nak bincang majlis ini untuk nak panggil dan sebagainya. Jadi ini isu yang kita bawa. Isu bersih yang ditimbulkan itu langsung tidak relevan untuk kita bincang di sini. Kita sedang berbicara tentang masalah pekerja, dan saya tidak mau memilih jalur sentimen dan emosi. Saya mau memilih jalur memperjuangkan masalah yang menjadi perjuangan semua pihak, bukan daripada kami saja. Seterusnya, Tuan Ketua, Menteri, kami mengharapkan bahawa kita lupakan sajalah pertembungan mazhab dalam nak menentukan gaji minimum ini. Dia ada mazhab. Ada mazhab yang melihat tentang gaji minimum ini ditentukan oleh pasaran, keperluan pasaran. Ada mazhab yang mengatakan gaji minimum ini ditentukan oleh keperluan sosial contohnya. Kita tak mau terlibat dalam mazhab-mazhab ini. This is academic dengan izin. Tapi apa yang kita nak libat sekarang ialah kita address, kita menyelesaikan isu yang real, yang mana gaji hari ini bagi setengah-setengah sektor langsung tidak mencerminkan hasrat kita untuk membela orang yang di bawah. Hatta kalau kita menyatakan gaji 1,200 sebagai minimum pun, pada setengah-setengah tempat masih dianggap di bawah garis kemiskinan. Tetapi apa yang kita nak munculkan di sini ialah saya ingin memetik, ya, apa yang disebut oleh ILO tentang gaji minimum ini dengan izin.
establishing a minimum wage may positively affect employment and industrial peace and is a means of fighting poverty. State have a major role to play in this, and certain conditions have to be met. One of them is social dialogue. Saya rasa ini isunya, ya, dengan izin, bahawa melaksanakan gaji minima ini secara positifnya akan memberi kesan, ya, kepada melahirkan hubungan industri, hubungan pekerja yang sejahtera, yang aman, dan lebih penting daripada itu, to fight poverty. Dan inilah masalah yang kita hadapi di negara kita, kesusahan hidup. Inilah yang sedang kita deritai sekarang, orang bawah sedang deritai. Jadi kita nak address isu ini dalam konteks itu, dalam memerangi kemiskinan. Mana saya ingin mencatat juga satu kajian yang menarik oleh UUM pada Mac 2001, hasil daripada peristiwa Medan, pertumpahan Taman Medan yang berlaku, konflik di Taman Medan itu. Mereka sudah buat sikit kajian. Mereka telah buat rumusan bahawa to have national unity, order must come first. We need to aim for zero conflict. But to have zero conflict, we must solve the problem of poverty. A strong government policy was needed to tackle poverty. That is the issue, Pasal Salam. Iaitu isu kita nak memerangi, kita nak menghapuskan kemiskinan. Kita mau bersatu. Ini negara kita. Kita mau perpaduan nasional. Tidak ada mana-mana pihak sini yang mau melihat negara kita berpecah. Tidak ada mana-mana pihak mau melihat negara kita huru-hara. Kita mau negara kita mempunyai integriti dan perpaduan nasional. Tapi persoalannya jika kerajaan gagal dengan political will, ia bukan soal akta, ia bukan soal minimum wages, ataupun dia bukan soal nak buat majlis perundingan, dia bukan soal menteri nak bentang dan kita bincang, lepas tu kita pun melalut cakap yang bukan-bukan. It is an issue of political will. Di manakah keazaman politik bagi address isu poverty ini? Bukan isu akta minima ke apa ke, walaupun itu perlu dibahaskan, tapi perlu kita kembali kepada perkara yang lebih asas, iaitu memerangi kemiskinan dan membela kesusahan yang dialami oleh rakyat pada hari ini. 25% daripada kajian itu menunjukkan betapa susahnya hidup rakyat ini, menyebabkan 25% rakyat di kawasan sekitar Kampung Medan itu, daripada masyarakat India dan juga Melayu yang mereka buat sampling, 25% terpaksa kompromi untuk kualiti makanan yang rendah kerana tidak mempunyai cukup wang. Dan kita bercakap tentang negara yang sihat, kita bercakap tentang kita mau supaya negara ini, rakyat ini sihat dan sebagainya. Tapi bagaimana kita nak address isu ini kalau mereka terpaksa kompromi dengan kualiti makanan yang rendah semata-mata kerana tidak cukup wang. 22% kanak-kanak sekolah tidak menikmati sarapan pagi ketika pergi ke sekolah kerana ibu bapa tidak ada duit. 43% perlu berhutang membiayai kehidupan asas mereka. Apakah menteri telah mengambil kira bahawa ini bukan hanya isu pekerja, tapi ini isu yang mana pekerja adalah sebahagian daripadanya perlu dibela untuk keluar daripada permasalahan yang sedang kita bincangkan ini. Tuan Ketua, saat kita menerima berita bahawa akan dibentangkan rang undang-undang ini, sememangnya kita merasakan bahawa it is a high time. Ya, kita merasakan bahawa ini perjuangan yang telah kita buat sebelum daripada ini. Berapa kali telah kita secara konsisten menegaskan, baik Pakatan Rakyat, baik daripada parti saya sendiri, Parti Islam Malaysia PAS, kerana ini adalah sebahagian daripada konteks negara kebajikan yang kita tawarkan kepada rakyat, iaitu membela mereka yang susah dengan cara menetapkan gaji minima. Tapi malangnya, bila dibentangkan, yang kita dengar hanyalah majlis, hanyalah satu bentuk council yang saya pun tidak tahu sampai bilakah council ini benar-benar akan sampai kepada satu keputusan. Dan saya minta dan merayu kepada semua yang khususnya kepada menteri, bahawa tolong jangan politikkan isu ini. Ia adalah isu pekerja dan dia bukan
isu kepentingan pihak tertentu untuk stay in power maupun pihak tertentu yang meminta power, tapi ia adalah satu isu yang mesti diadreskan dalam konteks social needs yang lebih besar kalau Malaysia betul-betul mau menjadi negara yang benar-benar berkebajikan dan membela nasib. Tuan Ketua, saya juga ingin dengan itu menyentuh tentang juga masalah pendatang asing di dalam negara kita ini, sama ada secara yang betul ataupun secara haram. Saya rasa gaji minima ini, dengan kesedaran yang telah saya berikan gambaran backdrop itu, saya rasa ia akan banyak juga membantu masalah banjiran pendatang asing dalam negara ini, kerana dengan gaji minimum yang begitu rupa mampu menarik rakyat Malaysia untuk memastikan bahawa pekerjaan mereka ini mampu menampung kehidupan mereka dan secara tidak langsung akan mengurangkan masalah parti yang datang ataupun foreign workers yang datang di dalam negara kita. Kerana kita perlu melihat strategi secara menyeluruh. Menteri harus melihat bahawa akta ini bukan hanya strategi ini sahaja, ataupun lebih buruk kalau kita hanya melihat ia hanya satu strategi untuk kepentingan politik sahaja, tapi dia perlu melihat akta ini dalam konteks yang komprehensif, yang melihat semua aspek-aspek. Kita bercakap tentang masalah pendatang asing yang membanjiri sehingga orang tempatan tidak ada kerja. Kita bercakap tentang pendatang asing yang kemudian menyebabkan isu-isu sosial. Kita bercakap tentang hari ini kesusahan hidup yang menyebabkan berlaku jenayah dan sebagainya. Jadi bagi saya, jikalau benar-benar kerajaan mempunyai political will yang tinggi, azam politik yang tinggi, bukan sahaja isu minimum wage ini mampu memberi kelegaan kepada pekerja-pekerja kita, tetapi juga mampu menyelesaikan masalah-masalah lain yang berhubung kait dengan masalah negara ini. Itu perlu diambil kira dalam kita membicarakan persoalan ini. Dan saya, seperti mana yang saya sebut tadi, I do not choose to speak politically. Saya tidak milih untuk bercakap atas jalur politik yang bercakap tentang tak kena mengena dengan perhimpunan haram lah apa semua. I think the real issue to address here ya, is to fight. Saya nak bagi tahu 2 minit tinggal ya, Mat. Jadi kalau saya izinkan Badan Besar, kalau mahu saya tidak ada masalah. Tapi 2 minit bagi Cang Kawan Muhammad. Tak apa, saya bagi. Tak apa. Terima kasih. Yang Muhammad sebut tidak mau mempolitikan, tapi cara dia menyampaikan itu, kalau kita dengar, tidak melihat secara yang Muhammad cakap dari segi akademik dan sebagainya. Tetapi yang Muhammad mesti sedar, saya percaya, saya hormati apa yang diucapkan. Cuma isu poverty adalah satu isu makro. Kalaupun kita mengenalkan minimum wage, tetapi kalau dalam negara kita produktiviti tidak bertambah, maka kosnya akan naik. Walaupun naik RM1,000, tapi kos juga naik, meningkat, maka tidak ada satu tambahan dari segi pendapatan dan juga dari segi kemudahan hidup. Jadi kalau yang Muhammad kalau Parit Bunta mau mencongkil sejarah, kejayaan kerajaan untuk mengurangkan kemiskinan adalah yang terbaik di dunia bagi negara-negara yang merdeka selepas peperangan dunia yang kedua. Kita memulakan merdeka dengan kemiskinan, kalau di luar bandar 70%, kalau seluruh negara 50% yang miskin pada zaman itu. Hari ini kita sampai ke tahap yang amat rendah berbanding dengan negara-negara lain. Jadi proses untuk membasmi kemiskinan berjalan terus. Kita mengenalkan bermacam-macam cara, tetapi untuk nak mengkaitkan minimum wage dengan poverty adalah satu bandingan yang dikatakan amat longgar, disebabkan oleh satunya makro, satunya benda yang pada saya adalah lebih menjuruskan kepada konsep mikro. Jadi saya melihat apa yang disebutkan oleh Muhammad, minta maaf, saya ingat lebih politik daripada akademik. Terima kasih. Terima kasih Pak Damsa yang telah memberi komen pada apa ni. Ya, amin. Itu persepsi kita, apa saja yang kita bicara di sini sudah tentunya politik. Kita berada di sini juga di atas tiket politik, tapi maksud saya politik yang tidak berobjektif, politik yang sentimen, politik yang emosional, bukan politik yang bertujuan untuk berbicara tentang perkara yang asas, perkara objektif, kepentingan, melewati
kepentingan parti ideologi. Tapi saya ucapkan terima kasih, walaupun ini bukanlah merupakan satu pandangan yang menyatakan bahawa dengan minimum wage selesai masalah poverty. Tidak, saya menyatakan itu membantu dari segi kita perlu melihat secara menyeluruh. Dan saya ucap terima kasih dan saya begitu teruja dengan apa yang disampaikan. Saya kira inilah, saya rasa perbincangan yang secara objektif dapat melahirkan pandangan-pandangan yang lebih serius lagi. Sekian, terima kasih.